لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun ta'aluk kudrat dan iradat itu kepada segala mumkinat jua, yakni kepada segala yang baharu jua. Tiada ta'aluk keduanya itu kepada segala yang wajib, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Ta'ala, dan tiada bertakluk kepada segala yang mustahil, iaitu segala lawan sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu. Adapun segala mungkinat itu iaitu 4 bahagi. Sambungan kita seterusnya kata dia, adapun ta'aluk kudrat dan iradat itu kepada segala mungkinat jua. Istilah nak ambil faham ta'aluk. Ta'aluk ni apa? Bahasa mudah sebut skop, ruang lingkup, medan, tempat kerja, tempat fungsi, portfolio. Ui, sedap ni moden. Portfolio kudrat dan iradat. Oh, kudrat pun ada portfolio. Portfolio faham? Imam apa kerja? Imam. Yalah. Mana imam kerja jadi imam, Bilal kerja jadi Bilal, bomba kerja jadi bomba gitu. Yalah. Apa ini imam kerja imam tu apa? Memimpin jemaah, khatib Jumaat, lagi tahlil, lagi urusan jenazah misalnya. Itu je portfolio imam. Tak tahu. Oh, tak tahu. Tapi azan masuk waktu, itu bukan tu orang lain yang takluk tu. Takluk tu lah takluk. Itulah takluk. Boleh? Bidang dia. Mesyuarat jumpa bendahari, kenapa tak keluar surat panggil mesyuarat? Bendahari. Itu bukan takluk bendahari, itu takluk setiausaha. Pandai. Faham dah takluk. Rumah terbakar, Nino panggil polis. Polis bukan takluk rumah terbakar, polis itu takluk bomba. Boleh cek swab COVID-19 panggil siapa? Panggil rela. Itu tak faham takluk lah tu. Okay. Dia pula lebih kuah pada setudu. Okey.
Gua tu menyambi. Jangan tak faham takluk, sekeh lagi. Okey. Itulah takluk. Jadi kalau saya tak syarah, tak bagi definisi, cuma definisi ada ke depan, tapi very light knowledge. Oh, itu takluk punya. Boleh. Panaslah. Kalau kita pasang lampu ke bagus. Panas pasang lampu. Faham? Saya bukan poli-poli tak. Saya nak cerita takluk lah. Oh, lah saya takluk betul ya. Oh, cepat faham. Apa cerita ni? Takkanlah lampu takluk nak bagi sejuk. Tu tak cerdik namanya. Tak faham. Jadi bila nak buat sesuatu, Allah dia buat. Memang zat dia lah buat, tapi atas nama sifat, buat dengan kudrat, tentu dengan itulah takluk. Dan takluk ni atas perbincangan ulama kita ahli sunnah wal jamaah, kaedah Asy'ariyah Maturidiyah ni, dia ada 3 selalunya pembahasan takluk. Ada tempat takluk, cara takluk, jenis takluk. To further information, learn some more lah. Not enough for 1 month, 2 months during the PKP days. No, that's not enough, you know. Saja punya putih sikit. Belajar gila dulu zaman, banyak benda lalu. Sebut sekali lagi muntah hijau, boleh bagi full package. Oh, berdenyut-denyut lagi kita baca. Boleh. Jadi kita baca pula, kita tu layang je sekali lalu. Esok dah faham? Dah pernah lalu tu. Saya tak baca pun, baca esok boleh faham. Iya. Tu lebihnya mengaji dengan saya ngaji dulu pasal ada guru di prinsip dia, walaupun tak lalu pun dia dah bagi clue, dia dah bagi dilalah lah, dia bagi petunjuk lah, hints, clue. Dia tu kot bahasa orang putih je, dia dah bagi tunjuk lah macam ni. Kita kalau geram je nak beli kitab, cari kitab, telah macam mana, jumpa, boleh faham, alhamdulillah, best tu. Macam apa? Dia dah bagi clue, dia dah bagi hints, dia dah bagi cara-cara nak faham, kaifiat tu dia dah ada. Ni yang kata guru mursyid tu, guru yang ditunjuk jalan. Lalu satu kitab je, tapi boleh faham 10 kitab. Bahkan semua kitab tauhid ni kalau ada faham, semua boleh faham. Pasal dia dah tunjuk cara lah, walaupun lalu kan dia tu kitab je. Satu, kita perlu pada bimbingan guru. Pasal bimbingan guru ni perlu siapa? Walaupun lalu kita kecil, kita tahu mengharungi badai yang luas. Yang tu buat bahasa. Walaupun hanya latihan di dalam bilik darjah, dalam kolam pulau renang, boleh pergi dekat laut Cina Selatan. Boleh faham? Sebaik-baik pengajian dapat petunjuk daripada guru-guru yang macam tu. Saya ni kuli je, tolong menyampai je. Apa cerita ni? Takluk. Jadi ada pun takluk, kudrat dan iradat itu kepada segala mungkinat. Jadi mungkinat ni, yang ni pembahasan bab apa? Bab tempat takluk. Jadi kudrat, iradat, tempat takluk dia mungkin. Ataupun bahasa lain mungkinat, jaizat. Jaiz mungkin umum dipakai dalam tauhid sama. Yang saya ada sebut taksir, taksis, itu cara takluk. Jadi kalau kata tempat apa, Allah Ta'ala ni kudrat iradat, takluk dia pada mungkinat. Cara takluk macam mana? Kalau takluk kudrat, cara dia taksir. Apa ni taksir? Ijad, idam, mengada dan meniada. Mengadakan benda yang tak ada dan meniadakan benda yang ada. Itu kerja dia. Umum bahasa kudrat, mengada dan meniada. Mungkin. Jelasnya ijad, idam. Bahasa pendek taksir. Taksir, maksudnya taksirul mungkin ilal ijad ataupun idam. Bahasa ulama pendek, ringkas, padat. Kalau huraian apa ijad idam tu saya boleh musawwir, khaliq, al-bari, ar-razzaq, al-fattah, al-mu'ti, al-mani, muhdi, ad-dar, al-nafi, al-qabid, al-muqbid. Masya-Allah banyaknya. Okey. Faham itulah takluk kudrat. Takluk kudrat. Jadi nisbah tempat takluk mungkin, cara takluk kudrat, cara takluk lain, iradat, cara takluk dia lain. Takluk kudrat mengada meniada, iradat takluk dia khassas, taksis, menentu. Taksis, menentu apa? Menentukan mungkinat mutaqabilat. Sebut lagi mutaqabilat tu.
Baik. Jadi tempat takluk pada mungkinat jua. Jadi bila jua tu apa yang kiri kanan mungkinat ni? Wajibat, mustahilat. Tu dia kata yakni kepada segala yang baharu jua. Jadi maksud kata mungkinat ni apa? Baharu. Jadi mungkinat ni bahasa lain jaizat. Mungkinat ni bahasa lain makhlukat. Mungkinat ni bahasa lain masiwa Allah. Ambil lah bahasa-bahasa saya sebut tu. Kalau kita biasa belajar tak asing benda tu. Oh, benda serupa punya. Oh tu pasal apa guna wajibat, astagfirullah, jaizat, mungkinat, masiwa Allah, makhlukat. Kenapa guna bahasa tu? Itu nak menghuraikan satu sama lain. Cuma angle lain. Pandang pada sudut boleh tak boleh, mungkin. Dia bukan wajib dan mustahil, dia jaizat. Pandang pada sudut tentulah mungkinan ni selain pada zat Allah dan sifat Allah Taala. Yang ni dipanggil masiwa Allah. Pandang pada sudut mungkinan ni mesti bukan Allah dan zat Allah Taala. Jadi apa mungkinan ni? Dia makhlukat, semua makhluk. Tu satu boleh jadi huraian kepada mungkinat, jaizat, masiwa Allah, makhlukat tu untuk menghuraikan semua tu benda yang sama, cuma penamaan yang lain pasal we look it from the different angles, from which angle we see it, so the name, there must be differences there. Boleh faham tu? Tak faham bahasa Inggeris? Oh biar cakap dengan orang luar mana tak faham. sorry faham? Boleh faham tak? Boleh faham? Selesai sikit lah. Hadis masuk. Hawadis. Ya. Tu advance lah tu. Boleh cari kalimah lain yang kita tak sebut pula. Okey. Baik. Itu tempat takluk. Jadi tiada takluk keduanya kudrat iradat ni kepada segala yang wajib. Sebut-sebut dah tak? Ni apa? Ni lalu kitab. Jadi dah dengar, kata tangkap dah catatan. Ada dalam kitabnya. Mana mahu tak ada. Saja-saja nak ada reka bukan senang. Benda-benda yang kalau disebut tu maksudnya ada lah dalam kitab tu. Kalau kita nak olah sendiri, saya lah bukan ahli lah. Kalau disebut saya punya kaedah mengajar, saya tak akan sebut melainkan apa benda saya pernah bertemu, berguru, belajar, jumpa. Itu yang saya sebut. Saya ngaji dengan arwah Tunggu Haji Cik pun, dia pun macam tu lah. Dia kalau kita tanya dia, tu guru ambil mana? Kata dia, aku kalau mengaji ya. Kalau aku zaman aku mengaji dulu, aku mengaji Matlab, Fathul Mu'in, Bajuri, Hasyiah bagi Fathul Qorib, apa sebut, dia bukan orang Kedah, dia tak kata lah koma. Tu Perak lah. Hampa tengok hampa nak pergi tukar dialek daerah tu selambat sikit. Hampa pergi tengok lah kitab tu. Dia takkan cakap kita lain, betul dia cakap. Bukan. Ada. Tak payahlah manja-manja sebut ayat apa, muka surat apa. Yang tu kadang nak belagak. Sakit. Itu tu guru dulu ingat tak kerti ke? Kalau ditunjuk kita beliak je mata lagi pun tahu. Dia duk sebut. Tak ngaji ilmu tafsir. Ilmu tafsir macam ni. Aku tunjuk lagi kau terkencing kau. Saja kita bukan keedah kita memalu-malu ke orang itu kan. Yang dia ada intikad Allah Ta'ala tu tak kata apa pun, sesat gila kan. Siapa dia tu tanya saya, pergi tengok siapa dia tu. Ada orang kadang dia sibuk yang ni bid'ah sesat pergi penyembah kubur apa. Yang dia ada intikad Allah Ta'ala tu tak rasa apa-apa pun. Yang orang yang dia sokong dia jadi orang yang dia jadi apa? Pengkagum dia duk kagum dengan orang ni tu. Akidah sesat gila punya. Tak ada pun duk sibuk kata sesat apa.
Ya orang duk sibuk tancapal apa ni, sibuk lah ni tak betul. Yang dia tak betul asas lagi, berakidah lagi. Tak asal tak betul pun, relax pun tak tahu. Macam yang kita ni pula salah besar pula. Lu tak reti mana yang priority kan dalam bab tu. Ustaz ni kasar dengan orang kasar, dia nampak salah. Yang dia doa akidah Allah tak arah tu tak rasa salah. Allah ada muka, ada tangan, tak rasa salah pun. Pada dia betul. Jadi kudrat iradat tak takluk pada yang wajib bagi zat. Tak takluk pada yang wajib bagi zat. Tiada kepada segala mustahil. Jadi tiada bertakluk kepada yang wajib, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifat. Contoh saya sebut tadi. Bolehkah Allah Ta'ala buat Tuhan satu lagi macam dia? Ada pula. Tuhan yang kena jadi bukan Tuhan lah. Itu makhluk. Kalau dia buat juga, adanya zat Allah Ta'ala nak buat satu lagi, itu istilahnya menjadikan perkara wajib, bukan takluk. Kalau atas jawapan itu bukan takluk. Jangan kata Allah Ta'ala lemah daripada buat satu Tuhan. Jawapan dia bukan lemah. Itu bukan takluk. Itu istilahnya bukan takluk lah. Macam tadi lah kita marah bendahari tak buat surat menyebut mesyuarat. Ni tiba-tiba mesyuarat termekar, surat tergempar. Pasal apa bendahari tak buat surat? Bendahari kalau dia jawab boleh. Kata apa? Boleh je teman buat surat, tapi bukan kerja teman. Tanya setiausaha lah. Itu skop dia, takluk dia. Itu bukan takluk aku. Boleh. Masuk waktu, dia tahu rasa marah imam. Apa imam tak azan? Aku tengok pengurusi ni daripada atas bawah lagi, aku tahu. Kau nak marah siapa? Saya aku marah kau, kenapa pengurusi tak azan? Kau pengurusi ke aku pengurusi? Aku imam. Tu boleh faham? Ni bukan nak kira kerja, tapi nak marah tengok tempat lah. Boleh faham? Marah apa ni? Takluk ni betul. Jadi dia bersoal, apa salahnya Allah Ta'ala duduk di arah? Apa salahnya Allah duduk di arah? Salah lah tu. Itu bukan takluk. Bukan takluk kudrat Allah Ta'ala, bukan takluk fi'il. Bukan takluk fi'il, takluk kudrat lah. Bukan takluk fi'il. Allah duduk di arah, berada di arah. Takluk fi'il tu buat arash, itu takluk. Buat ijad dan idam, bukan intifak. Bukan ambil manfaat daripada mungkinat, bukan ambil intifak. Pasal mustahil Allah Ta'ala an yakuna fi af'alihi aghrad, an yakuna fi af'ali gharadun, an yakuna lahu gharadun fil af'al wa fil ahkam. Perbuatan dia pada hukum hakam, ketentuan dia, di situ dia ambil manfaat, ada benefits dia dah perbuatan dia. Subhanallah, mustahil. Tak takluk, itu bukan takluk dia, itu bukan skop dia. Tentu kalau soal pun soalan tak relevan untuk ditanya. Satu, tak takluk pada yang wajib, dan juga tiada takluk kepada segala yang mustahil. Apa dia segala mustahil ni? Iaitu segala lawan sifat yang wajib. Bolehkah Allah Ta'ala dihilangkan ilmu dia sampai dia jadi jahil? So itu apa itu sifat mustahil lah. Allah hilangkan ilmu dia, so itu apa ni? Boleh tak Allah Ta'ala diturun ke langit untuk memberikan kurniaan dan rahmat? Kalau ada dalam hadis pun, sifat itu menyebabkan, dengan apa kita belajar bab ketuhanan, faham daripada Ghani, faham daripada Ahad, faham daripada mana ilah itu sendiri, istina'an kulli ma siwa, faham daripada af'al dia takkan buat perbuatan makhluk. Dia yakhluqu, yahdi, yudillu, yunfiqu. Kalau yanzilu memang sebut dalam hadis, tapi yanzilu tu hakikian atau majazian. Itu cara dia. Allah Ta'ala turun, dia berhajat ke untuk dia nak bagi rahmat dengan dia turun, berpindah daripada tempat tinggi ke tempat rendah untuk dia nak memberi sesuatu?
Tak ada. Itu yang zilu turun tu siapa turun? Tak mungkin zat dia turun. Itu siapa turun? Tentulah malaikat turun, rahmat turun, perintah turun. Bukan zat dia turun. Satu kalau datang jangan kata hadis Quran sekalipun wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhan kamu dan malaikat berbaris-baris. Apa macam? Ada masalah? Allah yang cerita macam tu. Memang Allah Ta'ala cerita itu untuk kita faham sesuatu. Kalau dia nak cerita hal dia, apa yang hal dia tak faham kita. Tapi jangan fahamkan apa yang hal kita nisbahkan faham macam mana hal kita faham ke dia. Dia pun turun dan dia pun datang berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, duk berbaris dengan malaikat. Cerita apa ni? Itu yang panggil ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat itu yang masalah golongan sesat ni duk faham zahir ayat. Kaedahnya zahir ayat tak boleh dipaham dengan terjemah ayat. Zahir ayat dia mesti ada makna, mesti ada makna jaa selayaknya. Jadi selayaknya yang datang ni apa? Malaikat yang datang, utusan yang datang, rahmat yang datang, perintah yang datang, ketentuan yang datang, bukan Allah datang. Walaupun wajaa rabbuka, boleh jadi wajaa rasulu rabbika. Jaa rabbuka ala takdiril mudhaf. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Belajar nahwu tu untuk faham macam mana nak dapat tauhid, baca Al-Quran, baca hadis. Bukan belajar nahwu untuk sepandai-mata sembang komunikasi cakap Arab. Ulama ajar nahwu untuk dapat tauhid. Supaya betul tauhid. Tu wajaa rabbuka, wajaa rasulu rabbika, wajaa rahmatu rabbika ala takdiril mudhaf. Boleh faham saya cakap itu? Macam mana sebut was'alil qaryah, tanyalah kampung. Boleh tanya kampung. Was'alil qaryah, qaryah tu maf'ul tak? Saja saya sebut nahwu sikit, tak faham. Saya punya paran tengah paran ni, sorry sikit. Paran ni sebut macam tu, keluar muntah habis semua ilmu-ilmu. Maksudnya salah. Dan tuan-tuan tak faham kot. Kalau tuan-tuan tak faham apa yang saya nampak, satu tuan-tuan tak faham apa saya duk paran tu. Saya nampak sebiji-sebiji, salah tu. Tu mana boleh tahan tu. Umur 50 dah. Yang kata cakap macam umur 18. Tak kira biar. Tapi saya ngaji memang ada guru macam tu. Kalau arwah Tuan Haji Mat Saman Kati dulu, kita tengok umur 60, 70 lebih lah. Ceramah pun duduk lah. Tapi suara macam umur 30, macam 25. Dengan jelas, kuat, terang, bertenaga dia cakap tu. Masya Allah. Tak ada nak tanya apa tu jadi bertenaga gitu kan. Kalau saya tak kata lain apa dia? Akidah dia faham tu, dia cakap tu. Dia tak saya pergi dia sama. Syekh jalan berpimpin tangan kaki pun tak bersihat. Gaut lah apalah. Umur 90. Tapi dia bagi bayan 15 minit badanah kita dengar. 10 minit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu hadirin nanti orang urdu tak apa dah lepas. Malu ke orang pandai urdu tak boleh je kelentong. Okey. Apa nak sebut? Apa dia sebut? Ittaqullah. Allah मेरे साथ है. सारी कायनात का Allah का मोहताज. Betul tu, tambah bubuh je, tak apa sebiji-sebiji. Apa? Semua makhluk-makhluk ni berhajat ke Allah Taala. बेशक अल्लाह का alamin का खालिक है. Tak ada ragu langsung, Allah ni dia yang cipta seluruh alam ni. Terpower je kat tu, jaga macam aku dengar urdu tak reti lah dari mana, tapi macam faham sebiji-sebiji urdu tu. Tu kalau duduk 2 bulan tu rasanya uish. Tapi dia dah tak bersihat. Kalau dia cakap hari-hari tu rasa saya tiru sebiji-sebiji. Saya memang kaki meniru.
Saya boleh cakap Perak pun pasal berguru lah. Cakap Hilir pun berguru. Cakap Hulu pun pasal berguru. Satu boleh cakap. Saya kalau ceramah pergi baling tu, ustaz ni macam orang baling. Saya tiru sengor lah. Jadi macam orang baling lah. Pergi enak ni. Pergi Kelang Hulung. Kata, kau ustaz orang Kelumpur ke? KL. Kelumpur kuat luar. Saya main lawak sikit. Cerita apa ni? Macam mana lagi situ ah? Urdu, Syekh Mutanaga tu cakap lagi. Macam mana lagi situ? Ta'aluk, nahu, tegah, benda betul, benda salah tadi tu. Pasal apa? Tuan-tuan tak faham apa yang saya nampak, apa yang saya reti betul salah tu. Bila kita reti tu, kau boleh dua diam. Macam cerita tadi tu lah. Betul ke ustaz tu cerita? Kita minta sampai Allah Ta'ala jemung. Kalau duduk depan orang sesek pada tu. Orang tak kenal je ni. Oh ya, relax. Apa salah ustaz masuk dalam TV takkan tak betul. Ada panel syariah. Nampak. Tu bahaya sangat tempat-tempat je tu. Jadi tak takluk kudrat iradat ni. Jadi asal sebut wajah Rabbuka tadi tu, datanglah Tuhan kamu. Bukan Tuhan datang. Allah tak perlu untuk datang untuk buat sesuatu lah. Dia tak perlu untuk duduk sebab satu untuk dia nak buat satu. Dia tak perlu turun naik lah untuk buat satu lah. Itu kalau ada mesti kena faham bukan dengan zahir ayat. Bahkan begitu banyak kaedah-kaedah bahasa Arab dengan makna macam tu kan. Yang tu yang kata mengaji kena bagi habis. Jangan sekat tiang. Jangan hanya baca bodoh-bodoh faham Al-Quran bodoh-bodoh, faham hadis bodoh-bodoh, baca kitab bodoh-bodoh. Jadi segala sifat yang lawan bagi wajib itu mustahil ada takluk pasal tu adalah sifat mustahil. Baik. Habis, itu je. Jadi asal dia sebut takluk kudrat iradat pada mungkin, tak takluk pada wajib, tak takluk pada mustahil. Tentu ada apa-apa benda mustahil yang tak munasabah dinisbahkan dalam ketuhanan, tanzihkan daripada Allah Ta'ala, nyahkan dia daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Tak takluk kudrat iradat pada benda mustahil. Antara benda mustahil duk masyhur fahaman sesat kat luar tu apa? Duk kata Allah duk atas aras. Tu sesat tu. Pasal mustahil Allah dia buat makhluk, dia ambil manfaat pada makhluk, dia berada di makhluk. Mustahil. Mustahil Allah Ta'ala buat makhluk untuk dia nak mengurus makhluk ni, dia berada di satu tempat ataupun berpindah daripada satu tempat ke satu tempat ataupun turun naik daripada satu tempat. Mustahil. Malaikat dia lah. Betul kalau ada lafaz saja. Zahir macam tu. Tapi mestinya bukan makna macam tu. Mesti. Macam apa? Allah dah dia buat makhluk, takkan dia terkesan dengan makhluk yang dia buat. Terlalu besarnya aras kursi ni, terpaksa dia untuk urus ni terpaksa naik dan turun. Subhanallah. Terpaksa untuk dibuat satu, terpaksa dipindah. Wajah datang daripada satu tempat ke satu tempat lain. Mustahil. Berlaku kontradik antara makna-makna macam tu dengan makna ilah tu sendiri, dengan makna qadim tu sendiri, dengan makna baqa tu sendiri, dengan makna mukhalafah tu sendiri, dengan makna qaim bi nafsih tu sendiri. Kan sifat zalbiyah belajar tu. Ni nak belajar makni. Tak faham ni, refer balik pada tu makni tu. Kidam, baqa, mukhalafah lil wadis, qiyam bi nafsih, wadaniyah tu. Mesti refer balik itu. Itu kayu ukur dia. Dia punya measurement dia untuk tengok. Nak balancing dia. Apa lagi ya? Kita tu apa? Balancing lagi satu lagi. Element. Nak alignment dia. Teliti alignment pun 1.0. Dia punya excuse pun 0.0. 0.5 aja. Yang dia punya maaf tu. Tik kita boleh tengok dia buat kerja betul tak betul tau. Tik. Abah dia duduk perhati je. Ingat kita tak reti ke? Ingat pakai lebay ni bodoh. Saya bisa tegur tu. Ni pasal apa ni? Kata tu skru ketat tak boleh pusing. Dia ingat kita bodoh lah. Oh tu macam mana ni? Sorry lah tak boleh buat lah. Tak kena bayar. Kau tak kena bayar. Kita ini macam mana? Pergi pomen kasih longgar itu skru dulu. Itu skru untuk alignmentnya. Itu pomen lu tahu lah. Pomen tahu lah.
Dia tak boleh buka skru. Ulah tak boleh. Pergi pomen sekejap je. Dia kedai dia kedai elemen. Dia bukan ada kepandaian macam mana. Pomen tu buka ahli dia. Pergi kedai pomen, pergi jumpa dia, buka. Bawa dia boleh elemen. Kau tak kena bayar RM25 depan belakang. Bukan takluk dia. Best. Alhamdulillah. Bukan takluk dia. Best. Ada orang tolong remind saja takluk tu. Kau takluk dia. Bukan takluk, bukan khoje, bukan sekup, bukan ruang lingkup. Alhamdulillah. Bukan khoje dia. Tak ada khoje duduk atas aras. Tak ada khoje. Tak ada khoje turun naik langit. Apa benda tak ada khoje. Kalau suruh pun tak sia teman. Tu bunyi tak sia, tak ada khoje. Kita main-main bahasa sikit tu. Siapa? Bagi faham akidah. Orang tak faham, selamba je dia faham benda-benda salah tu. Pada dia tak salah. Macam orang-orang yang tak faham bab ketuhanan tu sembah tokoh, pada dia tak ada masalah sembah tokoh. Itu kita yang faham ni salah besar dalam fahaman macam ni. Yang tu yang kita duk kelahi ni, nak betul dia mah tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Ta'alluq kudrat mungkin. Yang ni senang je kot dia yang sebut. Mana ni tadi mungkinat. Adapun segala mungkinat itu iaitu 4 bahagi. Pertamanya mungkin maujud, namanya benda mungkin yang maujud. Kalau kena bahasa Arab tak susah tu, apa dia? Iaitu yang telah ada ia pada masa ini. Mungkin maujud ni maksudnya benda mungkin, benda harus yang memang dah ada. Kita ni apa? Kita ni mungkin maujud. Cicit lagi tak? Siapa ada cicit angkat tangan? Siapa ada cicit angkat tangan? Ada cicit dah? Tak ada lagi. Cicit menakan apa siapa? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Cicit menakan kita mungkin ghairu maujud. Mungkin lam yujad, yang belum diadakan. Kita mungkin maujud. Isteri dah ada. Yang belum isteri, belum mungkin maujud lagi isteri. Dia sayujad. Saja sebut awal-awal kan. Ada tu, ada lagi. Jadi apa yang duk ada sekarang ni, dia panggil mungkin maujud. Yang dah ada ni. Itu satu bahasa, mungkin maujud. Seperti diri kita ni, lagi langit, bumi, laut dan darat. Jangan baca darah. Boleh je. Darat dan segala isinya, langit, bumi, isi laut, darat, di dalam semuanya itu. Maka takluk kudrat dan iradat itu kepada mungkin ini takluk ma'iyah namanya. Takluk kudrat iradat kepada mungkin maujud. Mungkin yang maujud ni dipanggil takluk ma'iyah. Apa makna ma'iyah? Bersama-sama. Pasal apa takluk ma'iyah? Ni yang ni dah faham ni. Pasal apa? Mana ada makhluk, yang makhluk jadi sendiri, melainkan Allah bersama dengan makhluk tersebut. Bersama tahu mana? Allah yang tentu, Allah yang tahu, Allah yang bagi jadi. Jadi itulah antara huraian ulama, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kita tu siapa? Mungkin yang maujud. Setiap yang maujud Allah ma'ana. Boleh faham? Kalau tak maujud, macam mana dia nak ma'ana? Kita pun tak maujud lagi, macam mana dia nak ma'ana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Boleh faham? Macam mana ada makhluk, melainkan mesti makhluk ni Allah bersama dengan makhluk, mesti ya. Itu bahasa lain macam mana? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Pasal mana boleh berpisah makhluk dengan Allah? Macam mana anak dan bapa berpisah tiada? Pasal anak mesti datang daripada bapa. Boleh? Murid dan guru berpisah tiada. Pasal apa? Mana ada murid melainkan datang daripada guru. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Tak faham? Seluruhnya.
Boleh faham terlaziman tu. Kalau bahasa kita belajar nahwu, yang tu dipanggil bab mulazamah antara, bahkan dia ada khabar daripada mubtada' mahzuf. Oh, panjang kalau saya sebut nahwu tu. Guru, murid beserta gurunya. Makhluk mestilah beserta dengan khaliqnya. Murid mesti bersama dengan, apa maksud bersama dengan guru? Mana mungkin ada murid melainkan mesti datang daripada guru. Mana mungkin ada anak melainkan daripada bapa, ibu. Mana ada makhluk melainkan daripada Allah. Boleh faham? Satu, yang benda yang dah ada orang Ta'ala bagi jadi. Ingat makhluk, ingat Allah yang bagi jadi. Itu yang ta'alluq mungkin mawjud adalah ta'alluq ma'iyah. Khas ma'iyah tu bukan pergi langit bumi. Apa? Kat kita innallaha ma'ana. Itu Rasulullah mengingatkan kita, bila Allah dah jadikan kita ada ni, bila ada je kita mesti rasa ma'iyah Allah Ta'ala bersama kita. Tu ya Allah meres sahih. Apa? Allah bersama dengan aku sentiasa. Apa? Hamisha. Apa lagi bahasa sentiasa? Hamisha. Har'an. Har'an. Chaubis kande. Chalte pilte. Apa kita gerak jalan macam mana? Mana ada yang kederat kita sendiri mesti biquwatillah. Mesti innallaha ma'ana. Dia wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Ada bab lah belajar situ. Nampak je kita lontar, tapi tenaga nak boleh lontar tu sebab Allah yang beri kederat melontar. Atas nama melontar, kita lah lontar, kita lah baling, kita lah panah. Takkan Allah lontar, Allah baling, Allah panah. Itu bukan perbuatan Allah, itu perbuatan makhluk. Tapi daya untuk boleh baling, melontar, panah apa semua siapa? Datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang wa ma ramaita, tidaklah kamu lontar, memanah, membaling. Pada hakikatnya, melainkan Allah lah yang melontar. Dengan dia beri kuat kat kita, hakikatnya dia yang melontar. Pasal datang daya kita untuk buat perbuatan daripada dia, calte pilte daripada dia, biquwatillah. Bila tu har'an, hamisha, taubis kande, sedap bahasa Urdu, campur-campur kan, all the time. Never miss Allah Ta'ala with us even per second, ataupun apa, per second lebih, huwa aqrab, ataupun lebih dekat lagi, tak pernah berpisah langsung. Pasal makhluk dan Allah berpisah tiada. Itu sepil dia. Ingat makhluk, ingat Allah. Tentu kita makhluk tu, tengok cermin, tengok makan, minum apa, la ilaha illallah. Itu tauhid nak pergi dapat tu lah. Prinsip dia ni apa dia? Semua mungkin yang mawjud ni adalah ta'alluq ma'iyah namanya. Boleh. Yang tu pun jaga. Bila main pok-pok marifat, dia pelik lagi. Ada satu sudut dia faham betul. Hari main sewil lagi, inilah hakikat. Wah, syok. Ngaji tak mau. Quran tak dibaca. Semayang tak ada. Sepok sekali langsung. Menyalahi khilafi syariat. Menyalahi syariat. Baik, apa makna ma'iyah ni? Berserta. Payah nak ingat ma'iyah, ingin ayat innallaha ma'ana. Bila ma'ana mesti ada ma'a bersama-sama. Sabit ma'a mesti ada sifat ma'iyatillah ma'ana. Macam kita sebut insan, insaniyah, haiwan, haiwaniyah, ma'iyah. Dia jadi ma'iyah. Yang tu kena khas ngaji ilmu sarah tu, bab isim nasab. Itu kena ngaji alfiah tu, mau jumpa. Ngaji apa lagi? Syadul Urus, kitab besar-besar tu, baru belajar bab-bab tu. Kitab budak-budak tak belajar tu. Tapi saya sebut awal-awal lah. Baik. Dan perintah kudrat dan iradah Allah Ta'ala keduanya mungkin ma'dum ba'dal mawjud. Dan kata dia, perintah kudrat dan iradah Allah Ta'ala, tak kena. Ma'iyah tu namanya beserta, artinya beserta, dan
perintah, kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Betul, kita lama pun macam tu juga. Kata macam ni, semua mungkin mawjud tu adalah perintah, kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Masuk perintah tu di bawah perintahan, kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Tak ada mungkin mawjud yang bukan dalam perintah, kudrat, iradat. Pasal nisbah iradat dia menentu, kudrat bagi buat. Jadi setiap yang mawjud mesti perintah, kudrat dan iradat. Maksudnya dalam perintah, dalam ta'alluq, dalam penguasaan, dalam kawalan kudrat iradat Allah Ta'ala. Bila bahasa gitu ya, boleh faham tu perintah, dalam perintahan kudrat iradat, dalam pentadbiran kudrat iradat Allah Ta'ala. Betul, kita ni dalam pentadbiran kudrat iradat dia ke? Ya, kita boleh mengaji ni macam apa? Dia yang menentu. Saya tak sangka nak boleh duduk sini dalam PKP ni. Digerakkan hati apa-apa tu satu hal lah. Macam mana? Dah tentu dah tadi. Bukan kebetulan, ditakdirkan kita bertemu di sini. Ditakdirkan kita berkumpul di sini. Ditakdirkan kita berkampung sini. Saya tak pernah cari tukang masak datang. Saya duk fikir macam mana nak beli dapur apa. Dapur ada dah. Dia tanya mana dah sembang. Kita. Dia pun penting juga. Macam mana kita ni nak masak? Tak apalah, pergilah. Kita buka ni kerja Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala atur. Kita menyusun ketentuan daripada dia. Tengok, insya-Allah. Kita tak suruh dia masak, dia tanya kita nak masak apa. Ada benda kita tak yang tegur, dia siap masak dia. Ni kari Nepal. Ada Nepal. Pemula banyak lah tu. Macam-macam masak. Ada pula kori dia pula sebelah. Pun biasa duduk kedai masak lah. Masya Allah, saya tak ada fikir. Main datang daripada tu Pasir Gudang, mari nak duduk berapa hari. Dia tengok sampai ke hari ni. Dia pun tak nak fikir tu. Betul tak? Mana pun nak fikir. Pula tu ada silsilah keturunan darah India, mari pula tu. Sikit lah macam tu kan. Tu balik esok je pandai cakap Urdu lah lagi. Kita lah cakap Urdu ni, memang pandai dah. Apa cerita ni? Ni kata ada benda yang bukan beyond fikir kita. Bukan kita, memang bukan fikir kita. Buat je kerja apa sepatutnya yang kena buat. Kalau suruh Pak Im masak dulu, tak tahu macam mana rupa. Tak dia mau kita kena masak tunjuk-tunjuk je. Tunjuk balik tapau semua ya. Rupanya tak payah tapau. Semuanya itu, maka semua dalam perintah kudrat iradat. Kita beriman ni apa kaedah dia? Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini kaifiat kita zikir dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala bagi kita jadi ahli tauhid hakiki, bukan dengan teori saja, tapi dapat dari hati tu kan. Yang ni kita tunggu ulama kita, dia asuh kita macam ni lah. Jangan ngaji sambil gelak, sambil lawak je dapat tauhid. Saya pergi India, Syekh duk ajar tauhid tu. Dia cerita buat tauhid ni sambil makan sirih. Allah yang khalaq dia terima. Apa? Eksui zikir, kata dia, zikir kerana zikir karo. Zikir karo, istidhar karo. Jangan ni buat apa? Sambil makan sirih tu, sebut tauhid. Tu. Imam Abu Asy'ari, Abu Mansur Maturidi sebut je ni sifat 20 kelepak alim ilmu alim. Sambil makan sirih. Dia terjemah. Itu senang yang dia ajar tauhid. Sambil makan sirih. Sambil makan sirih tu buat kata apa? Ni calti-pilti Allah ka kolek he. Datang kita bergerak berjalan apa semua daripada dia. La haula wala quwwata illa billah. Sambil makan sirih ya. Ya Allah. Memang hal dia pun special. Jalan pun sentiasa ada benda dia fikir. Dia dalam keadaan sibuk. Tengok akhlak Rasulullah, kita belajar dalam Syama'il. Rasulullah ni berjalan seolah-olah dia sedang menanggung satu. Tengok sebiji. Aku selalu belajar je. Aku bukan boleh buat-buat. Tengok. Perangai demo ni sebiji. Aku belajar akhlak Rasulullah. Macam tu lah akhlak dia. Berjalan. Sentiasa sibuk berfikir. Bukan fikir projek. Fikir
Duduk je. Sentiasa sibuk zikir. Allah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, yang kedua, mungkin ma'dum namanya. Ada benda mungkin, dia mungkin tapi ma'dum. Ma'dum ni tak ada bahasa mudah. Dia ma'dum ba'dal mawjud, tapi ma'dum dia ba'dal mawjud. Ni satu lagi mungkin namanya. Artinya mungkin yang telah ditiadakan kemudian daripada sudah diadakan dahulu. Asalnya ada, sekarang tak ada. Firaun macam mana? Mungkin yang ma'dum ba'dal mawjud. Dia nak tunjukkan kepelbagaian je. Kita faham mungkin tu sudah dah. Ni kata dia perinci, peralus lagi. Supaya kita faham, mungkin ni pun ada macam-macam hal je. Mungkin macam-macam hal. Nabi Adam macam mana? Mungkin dia ma'dum ba'dal mawjud. Semua orang yang dah mati dulu, semua tu nama dia mungkin ba'dal mawjud. Mungkin ma'dum, dia ma'dum ba'dal mawjud. Dia tak ada, ditiadakan selepas daripada sebelum ni dia ada. Lagi, iaitu seperti hari yang dahulu, semalam. Mungkin yang ma'dum ba'dal mawjud. Dan datuk nenekmu, mu tu dia bagi mu terus, yang sudah tiada lagi itu, maka takluk kudrat dan iradat kepada Allah, takluk kudrat iradat Allah Ta'ala kepada mungkin itu takluk taksir namanya. Yang ni cara takluk. Yang ni nama taksir ni adalah cara takluk. Takluk pada mungkinat, yang tu tempat takluk. Tempat takluk. Saya sebut ada 3 ni kan. Takluk ni ada 3 pembahasan. Tempat takluk, cara takluk, jenis takluk. Artinya sudah memberi bekas. Jadi maksud taksir ni memberi bekas. Maksudnya dia beri bekas siap dah. Pasal bila sebut kudrat iradat, beri bekas apa dia? Nisbah menentu, silap. Kudrat. Beri bekas maksudnya bagi ada atau bagi tiada. Ketika yang ketiga, baik, dipanggil mungkin sayujad. Asalnya wajada yajidu, yujadu. Mubus sin tu harfu tampis. Fi'il mudhari'. Sayujadu. Waqaf dia sayujad. Apa sayujad ni? Nama dari segi nama itulah nama dia. Mungkin yang sayujad, maksudnya lagi akan diadakan. Lagi akan ada dajjal. Lagi akan ada kiamat. Lagi akan ada turun Nabi Isa. Nabi Isa ada dah. Akan turun Nabi Isa. Akan ada dabatul ard. Akan ada asap. Akan ada runtuh Kaabah. Akan ada. Yang main tu akan ada sirat, akan ada mati, akan ada soal munkar nakir, akan ada mahsyar tu. Sayujad. Nisbah syurga neraka ada dah. Tu dah maujud. Sayujad ni maksudnya benda tu belum berlaku, akan diadakan. Kalau memang dah ada cuma tak bertemu, itu cuma tak bertemu. Sirat ada dah. Syurga ada dah, neraka ada dah. Aras kursi ada dah. Dia mungkin maujud tu. Maujud. Sayujad ni belum ada berlaku ni. Kiamat tak berlaku lagi, tapi akan berlaku kiamat. Jadi benda-benda tak berlaku yang dijanjikan akan berlaku, yang tu dipanggil mungkin yang sayujad. Artinya mungkin yang lagi akan diadakan dia, iaitu seperti hari kiamat. Begitu juga esok termasuk mungkin sayujad. Sagi makan sagi sayujad. Makanan kalau dah ada pun belum makan lagi, makan tu sayujad. Makanan mungkin maujud dah. Mungkin maujud. Tak faham saya sebab apa? Entah tak masak lagi, itu lain hal. Masak dah segi. Okay. Kalau makdum badal maujud letih ke kan? Kalau makdum badal maujud ngangor lagi tu malam ni. Tapi kalau kita yang makdum lepas badal maujud lagi tak ada apa-apa, letih apa. Balik siap dah lah, tunggu orang kapan je. Okey. Itu saja muraqabah maut sikit. Seperti hari yang dibinasakan langit yang 7 dan bumi, kiamat dah tu. Bumi yang 7 dan segala huru-haranya, hari kiamat lagi akan diadakan, belum ada pada masa ini. Maka ta'aluk kudrat dan iradat kepada segala mungkin ini dipanggil ta'aluk bil quwwah. Di istilah sikitlah. Kalau sayujad taksir, kalau bil quwwah maksudnya bil takdir, akan diadakan.
kan. Tu ta'alluq bil quwwah namanya. Istilah-istilah ni kalau agak payah biar aje kan. Maksudnya ni istilah mantiki sikit, dia ta'alluq bil quwwah, ta'alluq bil fi'il. Jadi istilah mantiki ni artinya dengan kuwah kudratnya dan iradat Allah Ta'ala, sesungguhnya maka ta'alluq sungguh pun belum ada, tak dapat tiadalah diadakan juga. Jadi kalau memang pasti akan diadakan dengan janji, yang tu adalah dipanggil ta'alluq bil quwwah, ta'alluq kudrat bil quwwah, pasal memang dijanjikan untuk diada. Kalau belum janji ada tapi boleh jadi ada, tu sayujad. Sayujad yang memang pasti itu ta'alluq bil quwwah nama dia. Yang tu memang kena perhati sikit. Tu kalau agak tertinggal, lalu je lah dulu kan. Kalau boleh faham je. Dia lebih pada berdasarkan akal kan? Apa dia? Yang mana yang tertentu? Ya, mesti. Apa yang memang pasti tak pasti tu yang disebut kiamat kan, dajjal, huru-hara di mahsyar, apa tu? Itu bil quwwah. Pasal apa? Memanglah dijanji, memang pasti berlaku. Cuma tak berlaku lagi. Yang tu yang baru dipanggil bil quwwah. Yang tiada syak padanya, tak ada syak padanya. Yang keempat dipanggil mungkin ilmillah. Apa mungkin ilmillah ni? Annahu mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Apa dia ni? Namanya itu dari sini nama mungkin ilmillah. Ada yang sebut mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Artinya mungkin yang telah mengetahui ia itu akan bahawasanya mungkin itu tiada diadakan akan dia. Ada mungkin yang fi ilmillah annahu lam yujad. Pada ilmu Allah Ta'ala yang ni memang tidak akan dijadikan. Yang ni pun terhenti atas nakal. Mana yang Allah Ta'ala tak akan buat sama sekali. Yang tu mungkin ilmillah, mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Dia tak akan diadakan sama sekali. Apa dia? Orang kafir masuk syurga. Orang kafir sampai seluruh Islam masuk syurga. Mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Tak mungkin berlaku. Nabi-nabi, rasul-rasul masuk neraka. Mungkin fi ilmillah lam yujad. Tak akan nabi-nabi, rasul-rasul dimasukkan neraka. Tak mungkin sama sekali. Yang tu yang memang kena ngaji banyak lagi lah. Tu aku banyak lagi nak tahu apa dia satu tu. Allah dua atas itu bukan benda mungkin lah bro. Itu mustahilat lah bro. Kalau ada orang kata apa salahnya Allah Ta'ala untuk dia duduk di aras? Memang salah. Apa salahnya? Pasal dia bukan benda mungkin. Bahkan dia mustahilat, bukan ta'alluq kudrat iradat. Allah Ta'ala ambil intifak daripada makhluk dia. Gila punya salah tu. Elok-elok. Lepas tu kita lagi teliti, lagi perinci baca macam mana? Kita kan kata, macam mana dia orang boleh faham macam tu? Tak ada lain jawapan. Apa dia? Cuai belajar. Belajar bukan dengan ahli dia. Mesti punya. Ambil zahir ayat. Tak belajar dengan daripada orang yang memang guru, yang betul-betul guru dia tak akidah ahli sunnah wal jamaah yang sahihah. Tu punca dia. Ikut kutip ke apa nak kutip. Ikut cenderung apa saja nak cenderung, tanpa melihat apa yang ulama dah bahas dah tentulah, bicara satu persatu, selesai dah pun, lama dah. Seperti macam mana ni? Annahu lam yujad. Jadi terjemah dia tadi, mungkin yang telah mengetahui ia akan bahawasanya mungkin itu tiada akan diadakan sama sekali, iaitu seperti imannya segala orang kafir yang telah sudah mati dalam kufurnya. Imannya Abu Jahal, imannya Abu Lahab, imannya Fir'aun, mana maunya. Tak akan jadi peristiwa hidup balik Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab mengucap dengan syahadah. Tak akan jadi. Macam mana? Memang macam itulah, termaktub dah. Dia mungkin yang fi ilmillah annahu lam yujad. Imannya Iblis, walaupun Iblis tak mati lagi. Pasal apa? Memang dia minta amhil ila yaumi yab'atsun. Kamu akan hidup sampai pada hari kiamat esok.
Dan takkan berlaku peristiwa Iblis taubat. Takkan berlaku. Pernah berlaku peristiwa zaman Nabi Musa, dia nak taubat. Pasal Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa yang minta pada Allah Ta'ala, bagilah peluang Iblis sekali lagi untuk taubat. Minta. Bagi syarat apa? Pergi cari kubur Nabi Adam, sujud kat kubur Nabi Adam. Jumpa Iblis. Nabi Musa beritahu lah, Allah Ta'ala boleh terima taubat kamu. Memang ada cerita tu, baca cerita tu dalam kitab. Apa dia? Aku nak dengar juga. Mudah-mudahan aku boleh taubat. Telah perintahkan kau pergi cari kubur Nabi Adam. Macam mana perintah dia untuk sujud pada Nabi Adam, pergi sujud kau. Wah, abah wastakbarah. Dia hidup dulu, aku tak sujud. Apatah lagi dah mati macam ni, takkan aku sujud. Habis pulang. Pasal apa? Mungkin fi ilmillah annahu lam yujad, takkan jadi Iblis akan taubat dan beriman. No. Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang yang belum termaktub ni, usahakanlah supaya yang mana hak sesat pun jadi elok. Siapa? Itu kewajipan kita lah, betul kan lah. Mudah-mudahan dia dengar kita ngajar, dia dengar kita cerita, semua baca kitab, dia dengar nasihat, ada orang boleh tegur dia. Doa je lah, hadanallahu ila siratal mustaqim. Sabab tu macam mana? Wallahu alam. Kalau kita bertemu sabab, carilah jalan sabab, jumpa dia, musyawarah dengan dia, muzakarah dengan dia. Pergi buat ziarah hari raya ke, bagi hadiah sikit kat dia, bagi hadiah buku kat dia kan. Ataupun tag dia, WhatsApp dia kan. Carilah jalan. Umur lagi kita WhatsApp dia 1, dia WhatsApp kita 50. Oh, tu letih juga tu. Baik. Maka imannya itu mungkin ia sah adanya, sah pula tiadanya, akan tetapi sudahlah ia diketahui oleh Allah Ta'ala pada azalnya bahawasanya ia tiada adakan dia. Allah Ta'ala memang tak adakan dia, maka tiadalah dikenakinya kerana ta'aluk iradatnya itu mengikut ia akan ta'aluk ilmu, maka ta'aluk ilmunya tiada diadakan dia. Memang Allah Ta'ala tak nak bagi ada. Yang cerita kufur tadi tu, orang yang memang dah mati dalam keadaan kufur, dah terima surah Islam, tak mau beriman, maka tiadalah dikenakinya. Manakala tiada dikenakinya, ia mengendaki, tetapi dikenakinya pada menidakkan dia, maka manakala tiada dikendaknya pada mengadakan dia, tiadalah ta'aluk kudrat itu mengadakan dia. Maka ta'aluk kudrat dan iradat Ta'ala kepada mungkin itu hukmiyah. Yang ni ta'aluk yang keempat ni dia panggil ta'aluk kepada mungkin yang fi ilmillah annahu lam yujad, dialah mungkin hukmiyah. Apa? Mungkin ketentuan Allah Ta'ala siap dah termaktub, tak akan ubah. Dia mungkin yang mubram, tak akan ubah sama sekali. Kalau mungkin yang tak berlaku lagi, bukan mubram, itu mu'allaq. Ada ketentuan ni tapi kita tak tahu, itu mu'allaq. Esok nak makan apa? Nasi lemak, mu'allaq lagi. Esok nak makan apa? Nasi roti canai, mu'allaq lagi. Semalam dah mubram, tak boleh patah balik lah. Tu ada istilah-istilah dia khas tu. Kalau boleh telan bahasa tu, masya-Allah, ujungnya. Saya tak nak tekan bahasa tu, cuma kalau sebut sekali lalu, mungkin yang maujud tu atau umum namanya ta'aluk, Allahumma salli alaihi wasallam, ma'iyah tadi. Pasal benda yang maujud, ta'aluk ma'iyah. Lepas tu ta'aluk taksir. Lepas tu ta'aluk bil quwah. Sayujad tu, sayujad mungkin sayujad ta'aluk bil quwah. Yang ni ta'aluk hukmiyah. Tu muzakarah kalau boleh dapat, insya-Allah boleh. Kena hafal sikit istilah nama mungkin. Lepas tu cara ta'aluk tu macam mana. Faham tu, dia akan faham satu benda yang istimewa itu nanti. Cuma kena banyak sebut item-item yang berkaitan. Apa dia mungkin yang fi ilmillah annahu lam yujad, apa dia sayujad, apa yang dengan pasti, apa yang mungkin maujud. Kena hafal Arab tu lah sikit. Dia memang susah sikit, tapi kalau minat jumpa dengar, kadang-kadang the first impression boleh faham lah, insya-Allah. Doa je minta-minta Allah Ta'ala terangkan hati.
Amin ya rabbal alamin. Baik, hujunglah kita ni, maka dengan kata mungkin takluk pada hukumnya. Baik, yang ni maksudnya adalah hukumnya itu mungkin sah adanya dan sah pula tiadanya. Maka dengan kata mungkin ia patutlah takluk kudrat dan iradat itu kepadanya. Tiada yang menegahkan akan dia. Tiada siapa boleh tegah Allah Ta'ala keputusan dia. Dengan tilik kepada mungkin adalah makna mungkin itu barang adanya sah pula tiadanya, kalau pandang benda mungkin. Tapi di atas keputusan Allah Ta'ala memang tak akan berlaku di sebaliknya, yang dipanggil mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Dia memang dah tentu siap dah, walaupun asal nama mungkin, harus je Allah Ta'ala nak buat macam ni. Tapi bila dah mubram, takluk siap dah, benda dah berlaku, pasti pula tu, tak akan boleh berubah balik, tak akan berlaku patah balik zaman ke belakang. Yang tu termasuk dalam, walaupun asal dia mungkin, iktibar Allah Ta'ala nak pilih buat apa, itu adalah mungkin. Tapi bila dah berlalu, keputusan begitu, tak akan berlaku patah balik, dan pasti dah tak akan ada pengulangan macam tu. Yang tu dah jadi mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Sama ada iktibar akan datang lam yujad, ataupun iktibar yang telah lalu, dah berlaku dan tak akan berlaku, di sebalik daripada apa yang telah berlaku, untuk istilahnya merombak balik apa yang telah berlaku dulu. Yang ni adalah mungkin bi ilmillah annahu lam yujad. Yang tu kena amati sikit. Kita belajar pula ujung pula tu, dia takut tak boleh nak kecap lah. Boleh je nak 1000 daya, tak nak satu je boleh ngatur. Mudahan kita bukan macam tu. Kita memang orang Ta'ala bagi bersungguh kita, mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai situ. Adapun dalil nakli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat kudrat, dalil nakli pula. Panjang lah cerita ya. Tak habis lagi kudrat iradat ni. Ni dalil pula. Ya. Ada soalan? Bukan cawangan, nama istilah untuk takluk tu. Takluk pada mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Mungkinat yang macam tu, yang tak akan berlaku di sebaliknya pasal dah berlalu, ataupun benda datang yang pasti berlaku di atas janji, yang memang tak akan buat di sebaliknya. Yang tu nama ta'alluq hukumiyah. Bila hukumiyah maksudnya di atas ketentuan dia nak buat macam tu, dia tak akan berubah dah. Nama hukumiyah. Di nama mungkin pasal iktibar yang tu memang asal bukan benda wajib atas Allah Ta'ala, tapi itu ketentuan dia yang dah berlaku dan takkan berubah. Baik. Lain. Jenis takluk. Jenis takluk tu suluhi qadim, tanjiri hadis. Tu jenis. Yang tu dia tak sebut lah. Ini tak sebut lagi. Ustaz, yang Ustaz tu kata yang Allah tu atas arah ni kan. Mustahil Allah duduk atas arah. Sedangkan Allah bersama makhluk dia. Kan makhluk dia ni duduk di bumi, di langit je. Jadi Allah ni meliputi dia punya ni kan. Macam semua menguruskan makhluknya, meliputi semua. Tu makna bersama tu bukan dengan mana berada meliputi, dengan mana mengisi ruang, bukan. Liput dari sudut tak ada makhluk yang tertinggal daripada Allah Ta'ala. Tak ada makhluk melainkan Allah bersama dengan dia. Macam tu je. Bukan makna bersama dengan makna baharu macam mana makhluk. Bukan. Kerana tak ada sebab dia nak duduk di aras. Dia bersama dengan aras. Kalau dengan istilah tu. Dia innallaha ma'ana. Jadi dia bersama dengan aras. Boleh? Faham tak? Pasal dia istawa ala aras, innallaha ma'ana. Kalau dengan kita makna, dia ma'al arsy. Tu yang kalau tu kata, tu macam mana nak selesai? Ulama dah bagi selesai dah. Yang ni mustahil. Yang ni yang dah dibuat rumusan siap. Ni apa dia? Atas nama mungkin maujud yang sekarang ni, dia takluk ma'iyah. Bukan kita kira istilah.
Siap satu. Kalau ambil itu. Perkataan ma'a ni begitu banyak untuk menunjukkan subutnya ma'iyah Allah Ta'ala dengan kita. Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma tuwallu fasama wajhullah tu sama. Ma'a wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tu ma'iyah, ma'a juga. Jadi memang ma'iyah Allah Ta'ala ni kuat. Sambung ma'iyah tu mana sudut ilmu dia tahu, dari sudut iradah tu dia tentu nisbah kudrat dia menjadi mengada meniada. Itu makna ya. Mana boleh yang bukan ma'iyah dia. Betul. Ya, senang alhamdulillah. Itibar itu. Makna tu bukan dengan ijtihad hulul subhanallah, bukan. Kena faham macam tu balik macam fahaman sesat tu Memang ada orang faham macam tu pun. Subhanallah. Bukan. Takluk sifat Allah kepada empat-empat mungkin. Ya. Berlaku pada empat-empat mungkin. Ya. Mungkin yang disebutkan mungkin mungkin maujud. Okey. Saya nak tanya beza di antara maujud dengan wujudi. Oh, maujud dengan wujudi. Ya. Jangan tu. Ada yang memang panggil maujudun wujudi sendiri. Maujud dengan wujudi. Pasal maujud dengan wujud dia ada sikit penggunaan perbezaan istilah pakai ilmu tauhid. Maujud pakai kata mana? Wujud pakai kata mana? Wujudu syai'in ainuhu. Tapi wasabitun bil kharijil mawjudu. Mawjud ni mesti sabit bil kharij. Pendek saya sebut itulah. Nanti biar. So dia harus sikit nak faham tu. Yang tu pun kalau tak sampai tempat dia saya cerita macam curah air orang geladi. Gitu. Dia faham? Kita belajar kungfu baru terlebingan putih. Saya tunjuk buah black dance. Bukan break dance. Black belt. Black belt 7 dan. Dan dekat situ. Saya tunjuk buah black belt, boleh ikut. Tu curah air dalam geladi ni tak manfaat. Bukan kedekut. Belum sampai waktu. Budak-budak bagi makan nasi biryani. Muntah hijau. Boleh. Kalau ni semak lagi makan semak. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salati ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.